Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ويده في الآخر اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وكما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan perempuan muslim sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada hari Khamis ini 20 Rajab 1445 Hijriah bersamaan 1 Februari 2024 nasi kita sama-sama zahirkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah sama-sama menunaikan solat zuhur berjemaah yang azannya dikumandangkan oleh yang dihormati Tuan Redha dari di 10 di SJ dan solat fardu zuhur jemaah diimamkan oleh Al-Fadhil Ustaz Umar Rizal bin Yusuf Hafizahullah Ta'ala. Semoga kedua-dua mereka dan kita semua dikurniakan ganjaran sebaik-baiknya oleh Allah SWT di atas usaha kita mengimarahkan rumah Allah SWT ini dalam waktu zuhur ini melaksanakan yang menyempurnakan solat fardu zuhur berjemaah. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan kembali meneruskan program bacaan Yasin dan tahlil arwah doa selamat yang diadakan di surau Al-Falah IP Perak ini insya-Allah. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan di Pelawa untuk sama-sama meramaikan majlis kita pada malam ini sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tidak ada apa-apa halangan mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan ganjaran yang sebaik-baiknya untuk tuan-tuan dan puan-puan insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah, perkongsian isi kandungan kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah hadis 40 Imam An-Nawawi Ta'ala ini kita teruskan dengan bahagian yang kedua, membicarakan hadis yang kita bicarakan pada 2 hari lepas kemarin, iaitu hadis yang ke-29 Al-Hadis At-Tasi' wal 20, hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu.
Jadi kita menyambung pada apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, iaitu ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islam wa umuduhu as-salatu wa dhurwatu sanamihi al-jihad. Jadi Nabi SAW menyambung dengan sabda baginda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dharwati sanamihi. Mahukah aku kabarkan kepada kamu tentang ra'sul amri, pokok segala perkara, wa umudihi, dan tiangnya, wa dharwati sanamihi, dan puncaknya. Maka jawab Mu'az bin Jabal, qultu bala ya Rasulullah. Maka jawab Mu'az bin Jabal, tentu ya Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW bersabda, ra'sul amri al-Islam. Pokok bagi segala perkara adalah Islam. Maknanya pokok agama tu. Kita dalam kehidupan ni, perkara yang paling penting untuk kita ialah agama Islam. Tanpa agama Islam, kita tiada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita beragama Islam, maka nilai kita sangat tinggi di sisi Allah SWT. Layaklah kita menghuni syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa umuduhu as-salah, dan tiangnya ialah Islam, solat. Tiang Islam itu adalah semayang itu, solat itu. Itulah dia tiang kita, yang Nabi sebut dalam hadis yang lain, as-salatu imaduddin. Semayang itu, solat itu adalah tiang agama. Rumah mesti ada tiang, bangunan mesti ada tiang. Cuba bayangkan surau kita ni kalau tak ada tiang, agak-agak ada tak surau kita ni? Ada tiang, sama ada tiang tu nampak ataupun tiang itu tidak zahir, kelihatan, kerana berada dalam rangka bangunan. Macam ni ada tiang, ada 4 tiang. Surau kita ni ada masjid surau tak ada tiang, tengah-tengah kosong aja. Tapi macam mana boleh tertegak, terdiri? Kerana tiangnya ada dalam rangka bangunan. Jadi tiang itu mesti ada. Di tiang agama itu ialah semayang, solat tu. Wa dharwatu sanamihi al-jihad, dan puncak, perkara puncak Islam itu adalah jihad. Jihad, perjuangan. Jihad itu bahasa Arab, perjuangan itu bahasa kita. Kerana jihad itu dari sama maknanya dengan mujahadah. Apa makna mujahadah? Kalau belajar ilmu tasawuf, mujahadah itu ialah perjuangan, mujahadatun nafs, perjuangan mendidik nafsu. Jadi mujahadah dan jihad maknanya sama. Sama dari perkataan jahada, yujahidu, mujahadah, jihad, sama, maknanya sama. Thumma qala, kemudian Nabi SAW pun bersabda, sambil bertanya soalan yang berikutnya, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullihi. Maukah kamu andai aku beritahu sesuatu yang jika kamu laksanakan, niscaya kamu akan memiliki semuanya itu. Itu dia. Maukah kamu sekiranya aku beritahu satu benda, kalau kamu buat, kamu akan dapat ketiga-tiganya. Islam dapat, solat dapat, jihad dapat. Ada agama pada kita, ada solat pada kita, ada jihad pada kita. Maka jawab Mu'az, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Kan?
Ya. Fa akhadha bi lisanihi thumma qala kuffa 'alaika hadha. Maka Rasulullah SAW memegang lidahnya lalu bersabda, jagalah ini. Kuffa 'alaika hadha. Jagalah ini sambil ini maknanya jagalah ini, lisan ini, lidah ini dari perkataan-perkataan yang tidak memberi manfaat. Kalau terjemah sini perkataan kotor sebenarnya dia lebih luas dari itu. Benda yang tak bermanfaat pun jagalah. Sembang kosong, cerita hal orang, gosip orang ni kahwin dengan orang ni kahwin dengan orang tu, orang ni begini, dengan cerita orang ni dekat orang ni, tak ada kena-mengena pun. Kalau dia kahwin pun dia tak minta duit kita. Kita tak tahulah kan. Dia nak kahwin pun minta duit dengan aku. Berapa dia minta? Dia tak minta banyak, RM10,000 lah. Patutlah kau nyebut-nyebut kan. Dia tak ada pun kan. Dia tak usaha kita pun. Kenapa kita nak menyebut-nyebut tentang orang yang tak berkaitan kita? Sebab Nabi katalah di selain min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebaikan seorang muslim itu meninggalkan perkara yang tidak berkenaan dengannya. Tak ada kaitan. Tak payah cerita lah. Baik-baik kita cerita kita usia dah meningkat dengan bertambahnya tahun, maka bertambahlah usia kita. Apa maknanya? Maknanya bertambah dekatlah kita dengan kematian. Jadi apa persiapan kita? Apa persiapan kita nak mati ni? Banyak kita tengok orang keliling kita meninggal kan. Tapi perhatikan, adakah kita memerhatikan satu masa nanti kita pun akan jadi macam sepolan-sepolan tu. Kita pun akan mati. Apa persediaan kita, persiapan kita kan? Jadi kalau kita rasa kita serba-serbi kurang tu tak payah, tak payahlah kita mengambil tahu hal orang lain. Jaga hal kita. Baik. Qultu ya Nabi Allah wa inna lamuakhadhuna bima natakallamu bihi. Maka kata Muaz bin Jabal, wahai Nabi Allah, apakah kita akan dihukum juga atas apa yang kita bicarakan? Wahai Rasulullah, adakah kita, apa kita cakap ni pun akan dikira juga ke ya Rasulullah? Faqala fakilatka ummuka. Nabi jawab, kalau diterjemah sini dia kata dalam terjemahan harfiah dia, fakilatka ummuka ni maknanya semoga ibu kamu hilang kamu. Maknanya Nabi SAW ni macam kamu ni kan. Itulah lebih kurang maksud dia. Kemudian Nabi kata, wahal yakubbun nas fil nari ala wujuhihim au ala manakhirihim. Manusia itu tidak diseret ke dalam api neraka dengan muka mereka ke bawah atau sabda baginda di atas hidung mereka, illa au ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Melainkan akibat kata-kata yang keluar daripada lidah mereka. Inilah yang orang tutur kita buat satu perbilangan, kerana mulut syaitan binasa, kerana mulut badan binasa. Diubah suai oleh seorang DJ yang terkenal.
Kalau saya sebut nama pun tuan kenal. Kerana pulut santan habis, diubahnya pula. Kan? Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Diubahnya kerana pulut santan habis. Tak tahu lah saya. Tapi kalau kita kaji balik, betul. Lisan kita ini boleh memudaratkan kita balik kalau tidak dijaga. Bila kita melontarkan fitnah dan sebagainya, maka boleh membinasakan kita balik. Kita menfitnah orang dengan tuduhan fitnah yang tidak benar. Apatah lagi kalau orang yang difitnah itu orang yang sudah tiada, sudah meninggal. Lepas itu kita berdoa kepada Allah, Allahumma na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada fitnah orang hidup dan orang mati. Orang hidup pun ada fitnah dia, orang mati pun ada fitnah. Jadi itulah yang kita mohon daripada Allah SWT, supaya tidak tercebur dalam perkara-perkara yang boleh membinasakan diri kita, yang boleh menyebabkan kita dicampak ke dalam api neraka Allah SWT. Wal'iyazubillah. Begitulah yang Nabi sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Yang kata Al-Imam At-Tirmizi ini hadis hasan sahih, hadis yang hasan dari satu jalur perawi dan sahih dari satu jalur perawi yang lain. Mana hadis ini ada dua jalur perawi yang meriwayatkan hadis ini. Bila buat semak kajian, semakan oleh Imam Abu At-Tirmizi, satu jalur perawi yang meriwayatkan hadis ini. Satu jalur itu, yang pertamanya hasan, ada sedikit kurang lah, mungkin ada sedikit kekaburan ingatan perawi, jadi hadis itu hasan. Kemudian ada lagi satu jalur perawi yang merawikan hadis yang sama, jalur perawi itu kuat, sahih, jadi dia menjadi hasan sahih. Kita boleh pakai, kita boleh gunakan hadis ini untuk disampaikan berkenaan dengan apa yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi insyaAllah pada kuliah kita datang, kita akan sambung dengan hadis yang ke-30. InsyaAllah, mudah-mudahan ada kesempatan untuk menghabiskan kitab ini, hadis-hadisnya sebelum ketibaan bulan Ramadan, insyaAllah. Mudah-mudahan moga Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk sama-sama kita menyempurnakan perkongsian hadis-hadis dalam kitab Al-Baru An-Nawawi, insyaAllah. Itu saja untuk kali ini. Yang baik di Allah SWT, yang kurang untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.